secara berterusan. Hal ini kerana amalan-amalan sebegini merupakan amalan yang diamalkan oleh ulama-ulama Islam zaman berzaman dalam memperoleh kefahaman yang lebih jelas mengenai sesuatu perbahasan ilmu yang diputarkan. Menjadi satu keutamaan untuk kita memahirkan diri dalam bidang yang kita ceburi kini. Kerana itulah faktor utama kita datang ke sini. Maka meletakkan matlamat untuk menguasai bahasa Arab yang fasih dan ilmu-ilmu Islam perlulah diletakkan sebagai matlamat utama mendahului matlamat-matlamat lain. Para mahasiswa juga digalakkan untuk cuba menguasai ilmu-ilmu lain yang menjadi keistimewaan Maghribi seperti mendalami ilmu maqasid syariah, penguasaan qiraat warash dan lain-lain. Kita sepakat dan bersetuju dengan saranan bekas Duta Besar Malaysia ke Maghribi, Tuan Yang Terutama Datuk Osman Samir, iaitu berusaha untuk menjadi mahasiswa yang versatil atau versatile. Namun dalam setiap perkara ada keutamaannya. Maka janganlah kerana mengejar yang lain kita mengabaikan amanah utama yang perlu digalas. Setiap dari kita juga perlu tahu dan sedar bahawa penguasaan ilmu yang dimaksudkan di sini bukanlah bererti penguasaan ilmu-ilmu duniawi semata-mata. Sebaliknya ia adalah percatuman yang serasi dan seimbang antara ilmu dunia dan akhirat. Kerana itulah unsur yang sempurna bagi seseorang Muslim dalam memegang taklif sebagai hamba Allah menuju hari kebangkitan. Firman Allah, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Maksudnya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Fokus pembentukan mahasiswa yang cuba diserap melalui program-program kesatuan adalah difokuskan secara berperingkat, iaitu sebagai seorang penuntut atau mahasiswa, sebagai seorang ahli rumah atau ahli bait, sebagai seorang ahli wilayah, sebagai seorang ahli persatuan, dan sebagai seorang anggota dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, pihak pentadbir juga sedar dan tahu bahawa persatuan bukanlah struktur utama dalam membentuk pribadi dan jati diri mahasiswa. Sebaliknya, ia hanyalah berperanan sebagai pendorong dan penyokong. Jadi, semua ahli adalah disaran untuk memuhasabah diri lalu berusaha mencari titik tolak untuk bergerak menuju paradigma positif. Hadirin dan hadirat sekalian, tanggapan bahawa persiapan diri dari segi ilmu amat diperlukan dalam mendepani masalah diri sendiri, kebijakan masyarakat dan isu-isu semasa yang lain adalah tidak disangkal. Namun begitu, ia tidak akan mampu didepani tanpa ada unsur kedua yang berjalan seiring dengannya, iaitu aspek spiritual. Aspek pendidikan spiritual atau tarbiyah rohaniah tidak boleh dipandang sebelah mata, kerana ia merupakan salah satu tonggak kekuatan dalam menempuh medan perjuangan. Dengan kekuatan rohani yang kukuh, kekuatan dalaman yang bertempat di dalam jiwa akan terbentuk. Di situlah lahirnya sifat keikhlasan dalam amalan, kemurnian hati, rasa kebergantungan kepada Allah, dan redha dengan segala ketentuannya. Orang-orang berjuang di medan perjuangan, orang yang berjuang di medan perjuangan tanpa kekuatan rohani akan mudah berbolak-balik, lantas berundur hanya kerana rasa takut dan gentar menyelinap di dalam hati. Tanpa kekuatan rohani dan spiritual juga, kita akan mudah menyerah kalah. Lebih-lebih lagi apabila berdepan dengan ujian dan cabaran. Bertitik tolak dari itu, isu tarbiyah juga merupakan antara isu utama yang bakal menjadi faktor fokus kesinambungan perjuangan pada kali ini. Sesuai dengan pelancaran Jabatan Nuqaba, pihak pentadbiran dengan kerjasama dan komitmen setiap ahli berharap seterusnya akan cuba memastikan bahawa jabatan ini akan berjalan seperti yang diharapkan, insya-Allah. Saban tahun, kita mendengar alasan yang memberikan petunjuk bahawa perjalanan usrah tidak berjalan, tidak aktif dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita juga perlu sedar bahawa sebahagian besar kelemahan yang ada di dalam persatuan, baik dari segi pelaksanaan program maupun keberlangsungannya, semuanya adalah berpunca dari sikap ahli sendiri. Sama ada mereka mengabaikannya, tidak memberi komitmen seperti yang sepatutnya, mengabaikannya, menganggapnya sebagai hal remeh yang boleh dikesampingkan, dan lain-lain lagi.
Sikap-sikap negatif seperti memerli seseorang yang aktif dalam bidang-bidang sebegini juga dianggap tidak patut ada dalam diri kita sebagai mahasiswa muslim. Tambahan lagi, ia hanya mengundang kepada keruntuhan semangat dan kemeruduman jati diri seseorang. Namun, unsur kesedaran sahaja tidak memadai. Sebaliknya, unsur kesedaran dan pembaikan perlu berjalan seiring demi memberikan hasil yang diharapkan. Pandangan yang menyifatkan bahawa kegiatan usrah hanyalah terhad kepada majlis-majlis tertentu sahaja perlu diperbetulkan. Malah ia merupakan suatu pandangan yang dangkal. Hal ini kerana selain majlis ilmu, usrah sebenarnya berperanan sebagai medium zikrullah yang ditekankan melalui pembacaan Al-Quran, hadis dan lain-lain bahan seperti Al-Ma'thurat. Ia juga sebagai penguat tautan dan ukhuwah antara ahli dengan penekanan wahdatul amal atau kesatuan kerja melalui ruhul jamaah seperti solat berjemaah di masjid dan sebagainya. Di samping menekankan konsep wahdatul fikr atau kesatuan idea seperti pengimplementasian diskusi dan perbincangan ilmu serta aspek-aspek umum, seterusnya memimpin ke arah pengaplikasian ruhul jihad atau semangat berjihad yang mampu melahirkan individu yang sentiasa komited dan berwawasan. Perkara ini pernah ditekankan oleh saudara Ahmad Fatimi Muhammad di dalam ucapan dasarnya memegang portfolio Presiden TMMM sesi 2008-2009. Perkara ini berkait rapat dengan hati-hati manusia. Lalu kemahiran berkomunikasi dari hati ke hati itu penting. Dalam masa yang sama, kita memang tidak menafikan bahawa bukanlah suatu perkara yang mudah untuk menyatukan hati-hati manusia. Bahkan itu merupakan kerja dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim." Maksudnya, dan dialah yang telah menyatukan hati-hati manusia, yakni orang-orang mukmin. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan di muka bumi ini, kamu tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Mulia, Maha Bijaksana. Tetapi tanpa usaha dan ikhtiar ke arahnya, pasti ia menjadi lebih mustahil untuk direalisasikan. Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara." Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikannya jalan keluar dan akan memberikannya rezeki dari sumber yang tidak dijangka. Dan barang siapa yang bertawakal, yakni bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah lah yang menjadi penyempurna urusannya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kadar bagi setiap sesuatu. Demikianlah penting usaha dalam mengejar mahkota takwa yang dijanjikan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Fenomena negatif yang pernah dialami di alam persekolahan dahulu, seperti kegiatan usrah yang kurang berkembang dan bersifat stereotip, bukanlah sesuatu yang boleh dijadikan sebagai alasan untuk berhenti dari berusrah. Bahkan itu sepatutnya dijadikan sebagai cabaran buat kita untuk membuktikan keberkesanan perjalanan usrah. Sejauh mana kita mampu memimpin ke arah menyediakan sebuah usrah yang fleksibel, bersifat sederhana, tetapi mempunyai kemantapan perjalanan yang mampu melahirkan keluaran yang berkualiti seperti yang diidamkan. Tambahan lagi, kita semua merupakan mahasiswa Islam yang datang dari jurusan pengajian yang berkenaan. Hadirin dan hadirat sekalian, kelebihan pengajian di Maghribi yang menawarkan pelbagai jenis bahasa asing dilihat sebagai salah satu nilai tambah istimewa buat semua mahasiswa Malaysia yang belajar di sini. Oleh demikian, pihak persatuan akan cuba memberi penekanan terhadap penguasaan bahasa-bahasa asing ini demi manfaat dan maslahah sekalian ahli. Pengaplikasian bahasa-bahasa asing ini ke dalam program-program persatuan akan cuba diperlihat dan dipertingkat, sama ada bahasa Arab, Inggeris, Perancis dan bahasa-bahasa lain yang difikirkan wajar. Idea ini juga akan diserap terus ke dalam mesyuarat dan perjumpaan sesama ahli. Begitu juga program-program dan aktiviti persatuan. Bertutur di dalam bahasa Arab yang fasih dan bahasa Inggeris akan dijadikan keutamaan, agar isu kelemahan bahasa yang melanda mahasiswa di sini dapat diperbaiki.
mungkin ada yang menyangka penguasaan bahasa-bahasa asing bukanlah merupakan satu elemen yang penting